Nampaknya dia punya buffering ni. Dah. Okey dah. Keluar Okey dah. dah. Okey, alhamdulillah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan salam kuliah subuh An-Nadi bulan November, minggu kedua bersama Al-Fadhil Ustaz Ahmad Usni Abdul Rahman An-Nadi SPM 1996 dengan membawakan tajuk pada pagi ini seperti biasa juzuk amma kitab tafsir Ibnu Katsir. Sebelum itu marilah sama-sama kita membuka kuliah subuh kita pada pagi ini dengan umul kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله. Dan marilah sama-sama kita berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak 3 kali. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka dengan itu majlis dengan ini mempersilakan Al-Fadhil Ustaz Ahmad Usni Abdul Rahman untuk menyampaikan kuliah beliau. Tafadhal mashkura Ustaz. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin. Nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du, rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Rabbana yassir lana wa la tu'assir wa atmim lana bil khair. Alhamdulillah, pertamanya syukur kehadrat Allah Subhanahu wa taala dengan limpah rahmat, inayah dan bantuan dari Allah jua dapat sama-sama kita meneruskan kehidupan, menyambung permukiman kita di atas muka bumi Allah dan meneruskan tanggungjawab kita sebagai hamba-Nya. Terima kasih kepada Yang Berbahagia Datuk Rizwan selaku pemudah cara dan juga Tuan Presiden yang dimuliakan lagi dikasihi, dan sentiasa sahaja kita mengharapkan panduan dan sinaran ilmu mereka, para asatizah, guru-guru kita yang dikasihi, para pendidik dan juga para murabbi kita semua. Moga-moga dengan hubungan ini akan terus diberkati dan juga memberikan manfaat-manfaat yang sangat banyak kepada kita semua. Dan seterusnya sahabat-sahabat An-Nadi yang dirahmati dan dimuliakan serta yang kagumi sekalian. Alhamdulillah, pada pagi ini insya-Allah kita akan berbincang tentang surah Al-Adiyat. Kita telah selesai dalam perbincangan yang lalu pada surah Al-Zalzalah dan kita beralih kepada surah Al-Adiyat, ya, surah Al-Adiyat yang merupakan surah yang seterusnya selepas daripada surah Al-Zalzalah. Dan surah ini dikategorikan sebagai surah Makkiyah, mengandungi 11 ayat. Dan surah ini dinamakan ataupun disebutkan namanya sebelum daripada kita membincangkan tentang isi kandungannya secara umum, dinamakan Al-Adiyat, iaitu sempena gerakan ataupun bunyi dan juga pergerakan kuda perang yang berlari kencang ketika mana menyerbu musuh. Dia terjemahan dia panjang, tapi perkataannya adiyat sahaja. Perkataannya adiyat sahaja. Maknanya pergerakan kuda yang bertemu musuh. Dan kaitan surah ini dengan surah sebelumnya, bagaimana dalam surah Al-Zalzalah kita melihat bila mana bumi ini memuntahkan, menghamburkan segala muatannya. Bumi mengeluarkan segala muatannya. Dekat dalam surah Al-Adiyat ini juga mendapati ada ayat yang sama.
afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Iaitu yang bercakap juga tentang isi dalam kubur dalam surah Al-Zalzalah, wa akhrajatil ardu asqalaha. Dan ketika mana Allah Ta'ala mengakhiri surah Al-Zalzalah ini dengan menjelaskan balasan terhadap segala amalan kebaikan dan kejahatan walaupun sebesar zarah, maka dalam surah ini Allah Subhanahu Wa Ta'ala mencela ataupun memberi amaran kepada manusia yang ingkar terhadap nikmat Allah, lebih banyak mengutamakan dunia daripada kehidupan akhirat dan tidak mahu bersedia menghadapi perhitungan di akhirat dengan mengerjakan kebaikan dan beramal soleh dan menjauhkan diri daripada kejahatan dan maksiat. Baik. Ini adalah surah Al-Adiyat, namanya juga surah Al-Adiyat, dan itu sahajalah nama yang direkodkan ataupun yang diriwayatkan mengenai surah ini. Dan ada satu hadis yang diriwayatkan bahawasanya fadilat surah ini idza zulzilat ta'dilu nisfal Quran wal adiyat ta'dilu nisful Quran. Ayat surah Al-Zalzalah menyamai separuh Al-Quran dan Al-Adiyat juga menyamai separuh Al-Quran. Jadi itu dari sudut barangkali kita dah ambil dah manfaat daripada sebelum ini, bagaimana Nabi SAW apabila seorang sahabat datang bertanya kepada Nabi SAW tentang apakah pesanan-pesanan untuk diminta ataupun diberikan kepadanya untuk membaca Al-Quran, Nabi berpesan dengan beberapa peringkat lah, peringkat-peringkat ayat, lalu sehingga sampai kepada perkara-perkara yang mudah. Baik, kita melihat kepada set. Dia turun ayat ni, dia ada set pertama cerita tentang kuda perang tu dan apa yang dia buat. Kemudian set yang kedua cerita tentang perangai manusia yang suka memuja harta benda dan kekayaan. Kemudian yang ketiga peringatan daripada Allah Subhanahu Wa Taala tentang keadaan mereka di hari akhirat nanti. Baik. Yang pertama kita melihat kepada firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Wal'adiyati dhabha, Falmuriyati qadha, Falmughirati subha, Fa'atharna bihi naq'a, Fawasatna bihi jam'a. Ini 5. Yang pertama, wal-adiyati dhabha, demi kuda perang yang tangkas berlari dengan dengusan nafasnya yang kencang. Okey. Falmuriyati qadha, dan demi kuda penggempur yang mencetuskan api dari telapak kakinya. Falmughirati subha, yang meluru dan menyerbu musuh ketika waktu subuh. Fa'asarna bihi naq'a, sehingga mereka ini meninggalkan, iaitu kalau datang mereka itu menghamburkan debu-debu yang berterbangan. Fawasatna bihi jam'a, lantas menggumpur musuh di tengah-tengah kumpulan mereka. Ini maknanya nak cerita tentang event peperangan tu. Event peperangan, dan antara lainnya kalau kita tengok serangan di waktu subuh itu merupakan salah satu daripada strategi yang digunakan oleh orang Arab pada ketika itu untuk menyerang dan menggempur musuh. Dan itu adalah masa yang biasanya orang, kalau orang-orang kafir ni biasanya tidurlah semua kan, berehat, dan mereka tidak bersedia dengan keadaan serangan pada waktu dan ketika itu. Okey. Yang pertama saya ingin menarik perhatian kita semua, iaitu pada ayat yang pertama, wal-adiyati dhabha. Wal-adiyati dhabha ni ada satu kisah yang menarik yang diriwayatkan dalam tafsir Ibnu Kathir berkenaan dengan tafsiran ayat ini apabila disebut kisahnya oleh Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu, bahawasanya satu ketika datang kepada Ibnu Abbas, waktu tu dia duduk di kawasan Hijr Ismail. Dia duduk di kawasan Hijr Ismail, dia tengah duduk lepak-lepak kat situ, duduk kat situ, mungkin dalam keadaan biasa dia duduk di situ, mungkin selepas solat dan sebagainya. Maka datang kepada dia seorang Arab Badui
bertanya kepada dia tentang maksud wal adiyati dhabha. Apa maksud al adiyat? Lalu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, dia kata maksudnya adalah kuda perang. Al khailu hina tughiru fi sabilillah. Maksudnya apa nama tu, kuda perang ketika mana dia digunakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksud yang nak dimaksudkan dekat sini adalah kuda perang. Kemudian berlalulah sampai malam dan sebagainya. Dia pun berlalu daripada itu dan bertemu dengan Arab Badui tadi, bertemu pula kemudiannya dengan Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu. Lalu dia tanya pula, Sayyidina Ali waktu tu duduk dekat Telaga Zamzam, dekat tempat yang berhampiran dengan Siqayat Zamzam, maksudnya tempat orang duk bagi air Zamzam lah. Lalu dia tanya tentang soalan yang sama. Ini perangai ni saya ingat waktu belajar dulu, guru kami Fadilatul Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar Syaqiti hafizahullah, waktu dalam kelas dia selalu ditanya oleh para pelajar yang suka tanya ni, pelajar Arab lah, pelajar Melayu biasanya kena tanya baru bercakap. Pelajar Arab belum ditanya dia cakap dah, dia pun ni cakap lah. Lalu dia tanya kepada Syekh, dia tanya, Syekh tanya. Syekh sebelum daripada Syekh nak jawab, dia budak tu sempat kata, sebab semalam aku tanya Syekh Fulan bin Fulan, dia jawab begini. Maka pada ketika itu Syekh Syangkiti kami ni, Syekh Muhammad bin Muhammad Al-Mukhtar ni marahlah. Dia kata, sampai hati kamu sudah bertanya kepada orang lain, lalu kamu tanya pula kepada aku. Kamu nak suruh aku bergaduh dengan dia ke? Kalau aku cakap benda yang khilaf daripada dia, sudah tentu nanti bila kamu sebarkan perkara tersebut, kamu akan membandingkan antara aku dengan dia. Apa manfaat yang kamu dapat daripada pertanyaan ni? Dia marahlah, dia rasa offended dengan benda macam tu. Kalau kita nak tanya orang, sebaik-baiknya kita tanyalah, janganlah kita sebut, oh saya dah tanya dah orang tu. Sekarang ni saya nak tanya ni pula. Ini bukan pertanyaan yang bersifat apa nama tu, kita panggil temu bual, berstruktur ke, separa berstruktur ke, structured ke, half structured ke, bukan. Yang tu cerita lain lah. Kalau kita buat thesis dan sebagainya, memang kita kena tanya banyak orang. Yang tu betul lah. Tapi ini dari sudut bila kita bertanya tentang satu-satu pandangan, sesudah kita dapat pandangan, jangan kita banding-bandingkan pula. Kalau perbandingan itu dengan niat kebaikan tak apa, tapi kebanyakannya kata Syekh kami, orang tanya-tanya macam ni dia suka shopping. Dia shopping, dia panggil shopping fatwa. Bila shopping fatwa ni masalah, dia kata shopping, dia akan cari pandangan mana yang paling ringan untuk dia untuk dia ikut. Jadi ni masalah jugalah, dia kata. Baik, ala kullin, perkara yang berlaku ni pernah berlaku kepada Sayyidina Ali dan juga Ibnu Abbas. Lalu Sayyidina Ali dengan kebijaksanaannya, dia tanya, sa'alta anha ahadan qabli, engkau dah tanya ke soalan ni kepada orang lain sebelum aku? Sayyidina Ali tanya dulu dekat Arab Badui ni. Lalu dia kata, na'am, sa'altu Ibnu Abbas, aku tanya dah kepada Ibnu Abbas. Lalu dia kata, Ibnu Abbas kata, al-khailu hina tughiru fi sabilillah. Dia kata maksud dia adalah kuda perang yang ketika mana digunakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu kata Sayyidina Ali, idhhab fad'uhu li, pergi engkau bertemu dengan dia, panggil, bawa mari jumpa aku. Bila sampai Ibnu Abbas kepada di hadapan Sayyidina Ali, Sayyidina Ali kata dekat dia, tufti an-nas bima la ilma laka. Nampak? Engkau, ini seniority lah kan, kita tengok seniority. Tufti an-nas bima la ilma lak, engkau berfatwa kepada manusia barang sesuatu yang engkau tidak ketahui. Dan kita maklum, bukankah kita maklum yang mana Ibnu Abbas dan Ibnu Mas'ud ni dua orang yang didoakan Nabi SAW tentang urusan takwilul Quran kan. Tapi oleh kerana, bukan kita kata janganlah salah anggap pula tentang sahabat ni, bila sahabat-sahabat ni gini kita pula cakap sahabat, jangan. Ini sahabat-sahabat Nabi SAW, apa yang berlaku di kalangan mereka, sama ada pertembungan, sama ada khilaf, sama ada pertikaian, sama ada perbezaan pendapat, itu adalah untuk pengajaran kita semua orang Islam. Ya, kerana
Nabi pesan kepada kita, jangan kita hina, jangan kita kata apa-apa kepada sahabat ni, la tasubbu ashabi, jangan kamu cela sahabat-sahabat aku. Jadi Sayyidina Ali pada ketika itu menggunakan, maknanya dia nak dia nak mengatakan pada ketika itu, dia kata dia bukanlah merendahkan Ibn Abbas, tidak. Wallahi, dia kata, disambung, la in kana awwala ghazwatin fil islami badrun wa ma kana ma'ana illa farasun li Zubairi wa farasun lil Miqdad. Dia kata, demi Allah, tidaklah pada awal peperangan Islam kita, iaitu pada peperangan Badar, tidak ada kuda yang boleh disebut Al-Adiyat, sebab bagi Sayyidina Ali jamak, plural di sisi dia kena 3. Kena bilangannya 3. So baru boleh kata Al-Adiyat, baru boleh pergi kepada plural, bukan pluralism. Plural ni lah, plural dengan singular ni. Okay. Jadi dia kata mana mungkin, sebab peperangan pertama dalam Islam adalah perang Badar, dan pada ketika itu kita hanya mempunyai 2 kuda. Kuda satu untuk Miqdad, satu lagi untuk Zubair. Macam mana pula boleh maksudnya jadi Al-Adiyati Dhabha itu kuda perang? Innamal Adiyati Dhabha min Arafat ila Muzdalifah wa minal Muzdalifah ila Mina. Adapun yang dimaksudkan dengan Al-Adiyat ini adalah unta yang digunakan untuk para jemaah haji berjalan daripada Arafah ke Muzdalifah dan Muzdalifah ke Mina. Itu dia punya tafsiran. Dalam satu riwayat lain, Ibnu Abbas dikatakan menarik kembali pandangan dia dan menukar tafsirannya kepada Al-Ibil, dan dalam pandangan yang lain dia tetap kekal dengan pandangan itu tetapi menghormati, dan dia kata kepada Badui itu, ambillah pandangan Ali. Dalam riwayat lain dia kata, qala Ibn Abbas fanaza'tu an qawli wa raji'tu ila alladhi qala Ali. Aku kembali merujuk kepada apa yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu ta'ala anhu. Walaupun dalam terjemahan kita sampai hari ini, kalau kita tengok pun semua terjemahnya kuda perang. Ini menunjukkan adab di kalangan para sahabat. Adab yang begitu tinggi yang ditunjukkan oleh Sayyidina Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhu terhadap senioriti, keilmuan dan juga pandangan dan pendapat daripada Sayyidina Ali. Begitu juga bila mana sahabat-sahabat pernah berlaku. Ini semua kita boleh contohilah. Pernah berlaku waktu tu solat di Mina. Solat di Mina bila mana diimamkan oleh Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Sayyidina Uthman dia semayang tamam. Dia semayang sempurna. Dia tak qasarkan solatnya. Sebab apa? Sebab bagi dia masih lagi ada keterikatan dengan Mekah. Bila dia sampai Mekah, dia seumpama penduduk Mekah, jadi dia tak wajar qasar lah ketika mana melakukan haji tu. Itu pandangan dia, itu ijtihad dia. Lalu ada sahabat yang di belakang, sahabat kata, demi Allah aku tidak pernah melihat Nabi SAW dan siapa-siapa yang lain selepas daripada itu. Sebelum zaman Osman, mereka ini solat jamak di Mina. Tetapi aku tidak mahu melanggar ataupun mengingkari perbuatan Osman kerana beliau adalah ketika itu seorang khalifah, dan aku tidak mahu pengingkaran ini dilihat oleh orang sebagai sesuatu yang buruk, yakni kita tidak mentaati khalifah, dan perbuatannya itu pula tidaklah 100% menyalahi syariat. Itu stand sahabat. Itu sikap-sikap para sahabat apabila mereka berhadapan dengan pertikaian ataupun persisihan pendapat di kalangan mereka. Maka ini adalah satu perkara yang sangat baik untuk kita contohi juga dalam dalam kehidupan kita, supaya kita ada kita panggil ruang lah untuk kita orang kata bertolak ansur dalam urusan-urusan kehidupan kita, apatah lagi dalam bab ilmu yang luas. Kata Az-Zamakhsyari, kalau tak salah ingatan saya,
Dia kata man kathura ittila'uhu qalla i'tiraduhu. Siapa yang banyak baca dia, siapa yang banyak dia punya luas, dia punya pengkajian dia, maka dia akan kurang berbalah. Dia akan kurang berbalah. Sebab dia tahu hak tu pun ada orang kata juga, yang ni pun ada juga pendapat. Cuma nak memilih pendapat yang terbaik itu adalah melalui proses-proses tertentu. Okey? Wallahu alam. Jadi itu satu perkara yang boleh kita ambil contoh daripada sikap dan juga tauladan para sahabat Nabi radhiyallahu taala anhum ajma'in. Baik. Innal insana li rabbih lakanud. Yang lain ni semua tadi itu menceritakan tentang perbuatan kuda. Perbuatan kuda, dengan Ibn Abbas kata kalau ad-dhabha tu bunyi bunyi kuda menapah. Tak tahulah Ibn Abbas bunyi rupa itu. Alif ha dia bunyi gitu. Maknanya bunyi kuda ketika mana dia memacu dengan pantas. Okey. Jadi yang lain itu menyifatkan tentang penyifatan kuda. Dan kenapa dikaitkan dengan kuda? Dikaitkan dengan kuda ni sebab kuda ni mempunyai satu signifikan yang sangat dekat dengan orang Arab. Kalau hari ni kita orang Melayu binatang apa yang paling dekat dengan orang Melayu? Lembu kot, noh. Lembu ke kebau ke kita tak tahu kan. Kucing. Kucing tak boleh makan. Ayam lah. Ayam. Bolehlah ayam. Sebab orang Melayu kalau tengok rumah orang Melayu dulu tak ada, mesti ada ayam ya. Kan? Tengok hak dalam reban tu, lepas tu hak dalam sangkak yang nak sembelih tu kena buh dalam sangkak tu seminggu 2-3 hari. Nak bagi cuci dia punya perut dia, kan? Jadi benda the dearest to the Arabs at that time, benda yang paling dekat dengan hati orang Arab adalah kuda. Sebab apa? Kuda ini menunjukkan kepada kemewahan, boleh kata kemewahan, boleh kata kemegahan orang yang ada kuda. Pernah satu ketika Nabi SAW minta kuda daripada seorang sahabat, nama sahabat. Jadi sahabat ni daripada seorang sahabat, Nabi tanya dia tentang keadaan dia. Nabi nak beli kuda daripada dia. Jadi dia pun cerita. Dia kata tak apalah kalau Rasulullah SAW nak beli, ambillah kuda tu ataupun ambillah kuda tu, ambillah kuda tu. Lalu Nabi tanya kepada sahabat ni, Nabi kata, kamu macam mana? Sudah tentu bila kamu balik rumah ni kamu dah berkahwin kan? Dia kata sudah. Sudah tentu selepas kamu balik rumah ni, kamu akan dihidangkan dengan hidangan yang baik, kamu akan disambut keluarga, kamu akan berbaring di katil yang baik, kata kamu akan ni. Lalu dia kata kat Nabi SAW, tak ya Rasulullah, saya hanya ada satu bantal yang saya kongsikan dengan satu keluarga saya. Dia cerita cara Nabi nak korek financial situation sahabat tu. Nabi nak tahu latar belakang dia. Lalu dia cerita dan aku berkahwin bukan dengan anak dara, tapi aku berkahwin dengan janda kerana apa? Kerana aku sendiri sudah mempunyai anak-anak. Jadi aku nak dia ni sudah pandai menjaga anak-anak supaya bila dia kahwin dengan aku, dia dah boleh berdikari. Kalau anak dara ni tak boleh berdikari lagi. Jabir bin Abdullah. Naam. Betul. Sahabat ni nama Jabir. Dia tanya Jabir. So dia kata, terima kasih Dr. Irwan. Dia tanya kepada Jabir. So Jabir kata aku dah kahwin ni, aku kahwin dengan janda. Jadi janda ni dia dah matang sikit. Tak payah layan dari sudut emosi banyak. Sebab aku ada keluarga aku lain yang aku nak santuni. Jadi aku perlukan kematangan itu. Perlukan kematangan tersebut. Jadi bila dia sebut benda tu, Nabi tahulah financial situation dia. Rupa-rupanya dia ni memang ni lah, dan kuda tersebut, binatang tersebut tu adalah satu-satunya yang aku punya. Lalu dan aku sayanglah kuda tu. Lalu Nabi keluar, bila Nabi keluar, Nabi tanya kepada, Nabi bayar dah harga kuda tu. Nabi bayar dah dekat Jabir, bagi dah. Lalu Nabi keluar, Nabi tanya siapa punya ni?
sahabat-sahabat tahulah yang telah engkau beli tadilah daripada Jabir ya Rasulullah. Nabi kata, kalau macam tu bagi tahu kepada dia bahawasanya ambillah kudanya semula dan harganya tadi dia simpan. Nabi bagi kat dia balik. Sebab satu benda yang the dearest dekat orang Arab ni, benda yang paling dekat. Jadi kuda ni antara binatang tunggangan yang memang digunakan dalam kehidupan seharian orang Arab. Dan Allah Ta'ala juga banyak menyifatkan kuda ni sebagai apabila Allah nak menyebut tentang bagaimana Allah Ta'ala menjaga kebajikan seseorang itu, dikiaskan, dianalogikan dengan kuda, sebagaimana seseorang daripada kamu membela kudanya daripada kecil sehingga dia mencapai setinggi gunung. Capai tinggi gunung tu maksudnya tengok daripada perspektif jauh lah. Bukan betul-betul tinggi gunung kuda tu, tapi kalau kita tengok kan orang dulu buat ukuran, tengok hang tinggi mana dah. Hang separuh gunung. Separuh gunung tu tengok daripada jauh, bukan tengok daripada dekat, tengok daripada jauh. Kama yurabbi ahadukum fuluwahu hatta yasira mislal jabal. Maknanya Allah Ta'ala akan jaga kebajikan kita dan dia akan subur di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebagaimana orang menjaga anak kuda sehingga sampai tingginya tinggi gunung. Maknanya dah besar. Maknanya itu adalah satu benda yang sangat dekat dengan orang Arab. Dan ini juga merupakan satu galakan kepada orang Islam untuk memelihara kuda. Sebenarnya lah kata Syekh Abu Wahbah Al-Zuhaili dalam dia punya tafsir, dan Al-Adiyat ni juga, sumpah ni juga menggalakkan kita untuk memelihara kuda. Siapa yang ada kesempatan, siapa yang ada kemampuan, boleh bela kuda. Boleh bela kuda kan. Macam mana nak bela kuda? Hari ni kuda, saya pernah tanya seorang yang memang banyaklah hubung kait dengan kuda ni. Jadi dia kata, Ustaz kalau nak free, sekarang ni kuda free boleh. Dia panggil kuda pencen. Kuda pencen ni maksudnya kuda-kuda yang telah digunakan oleh DBKL apa semua tu, dan dia pun dia dah tak larat lah nak berkhidmat di lapangan. Jadi dia nak diberikan begitu saja, nak digantikan dengan kuda yang baru. Ataupun kuda-kuda yang dibuat lawan kuda tu, dia pun nak bagi je. Ada setengah-setengah kata memang dia orang nak bagi je, nak let go je, bagi free pun tak apa. Yang penting kita ada satu kawasan yang luas yang mana kuda tu boleh pusing berlari, dan makanan lah kepada kuda tu. Jadi siapa nak bela kuda boleh dapat free. Jadi itu antara galakan-galakan lah. Namun begitu, yang disebut dalam surah ini adalah kuda perang yang dimaksudkan, yang digunakan pada jalan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Baik, seterusnya firman Allah Ta'ala, innal insana li rabbih lakanud wa innahu ala dhalika lasyahid wa innahu lihubbil khairi lasyadid. Sesungguhnya manusia itu sangat tidak bersyukur terhadap nikmat Tuhannya. Tidak mahu mengakui tuntutan kewajipan bersyukur terhadap pemberi nikmat, iaitu Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tidak mahu tunduk terhadap hukum hakam yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala turunkan. Maksudnya mereka kufur dengan nikmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada yang mengatakan kanud al-kafur alladhi ya'kulu wahdahu wa yadribu 'abdahu wa yamna' rifdahu. Maknanya orang yang makan seorang-seorang. Maknanya dia tidak memikirkan tentang orang lain. Kalau dari sudut Islam memandang perekonomian itu sebagai salah satu daripada, yang ni pun boleh Dr. Irwan betulkan juga saya kalau saya salah. Islam memandang perekonomian itu sebagai salah satu daripada penggunaan sumber yang hanya bukan kita fikir our own basket, tapi kita kena fikir orang lain punya basket juga. Itu Islam punya ekonomi. Bukan kita punya basket saja kita fikir, tapi kita fikir juga bakul orang lain. Kita fikir juga tentang orang lain, bukan makan seorang. Istunya bukan bergembling seorang, bukan makan seorang. Jadi antara bentuk
kita kufur nikmat Allah adalah kita tidak belanja dan juga kita tak guna nikmat Allah itu untuk perkara-perkara kebajikan. Dan kita sangat-sangat cintakan harta. Innal insana la rabbihi lakanun, kita kufur terhadap nikmat Tuhan. Wa innahu ala dhalika la syahid, dan dia itu pula, kata Allah Subhanahu wa taala, menyaksikan, ala dhalika la syahid, maknanya dia memang tahu perangai dia macam tu. Dia memang menyaksikan perangai dia memang macam tu. Dia tahu dan dia sedar dan dia akur. Perangai dia sangatlah kufur kepada nikmat Allah. Wa innahu lihubbil khairi la syadid, dan dia sangat cintakan, kerap melampau dan juga cintakan harta, yakni tamak haluba. Dalam ayat ini al-khairi diterjemahkan ataupun ditafsirkan kepada dua. Satu disebut al-khair bermakna al-mal, wa huwa al-mal, dan ada mazhab lain yang mengatakan bukan sahaja mahabbah lil mal, bukan sahaja cinta kepada harta, tetapi dia juga cinta kepada kudanya. Ada dua lah. Kuda ataupun some sort of harta lah. Harta kepada diri manusia tu. Okay? Harta kepada dia. Jadi itulah yang disebutkan tentang kecintaan manusia kepada harta. Dan Allah Ta'ala menyifatkan juga kecintaan manusia kepada harta ni dalam ayat yang lain. Wa tuhibbunal mala hubban jamma. Kamu cintakan harta dengan kecintaan yang tidak berbelah bagi. Maksudnya kamu sangat cintakan harta, sangat tamakkan harta, bermati-matian untuk mendapatkannya, dan apatah lagi apabila harta itu sudah berada di tangan, maka ia sukar sekali untuk dikeluarkan. Terima kasih Ustaz Ismail. Ustaz Ismail terpaksa mengundur diri. Harta itu mesti tidak mahu dikeluarkan. Maknanya kita ni memang ada tendensi untuk itulah. Cintakan harta itu sangat bakhil untuk menafkahkannya, disebabkan terlalu sayangkan harta. Okey. Satu sangat cinta, satu lagi sangat sayangkan dan sangat bakhil untuk menafkahkan harta. Ibnu Katsir kata semua makna ni betul. Makna-makna ni betul dengan sifat-sifat manusia, yang mana kalau kita tengok memang begitulah. Kalau ada orang kata saya nak bersedekah bila saya sudah kaya, ataupun saya nak infak bila saya sudah kaya. Kalau ia tidak dilatih daripada masa tak ada, sebab ditanya kepada Nabi SAW, apakah sedekah paling afdal? Wa anta sahihun syahihun takhshal faqra wa ta'malul ghina. Dalam keadaan kamu ini sahihun, sihat, syahih, tengah berada dalam keadaan memerlukan harta dan keadaan paling kedekut sekali dalam situasi, dalam mood hidup kamu. Paling kedekut, paling tak nak bagi. Maknanya takhshal faqra wa ta'malul ghina. Kamu takutkan kefakiran dan kamu mengharapkan kekayaan. Jadi inilah ujian bagi kita, ujian harta dan anak pinak, yang mana Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang sifatnya itu kepada diri kita lah, manusia. Thumma qala ta'ala muzhidan fid dunya, muzahidan fid dunya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang keadaan manusia sebagai kesimpulan dan nasihat kepada manusia. Afala ya'lamu idza bu'thira ma fil qubur. Patutkah mereka bersikap sedemikian, dan tidakkah mereka mahu sedar dan insaf apabila kubur dibongkarkan segala yang ada di dalamnya. Allah Ta'ala terus pergi kepada ending manusia, yang mana manusia tak boleh lari daripada ending tersebut. Dan apabila wahussila ma fi sudur, dan telah dijelaskan ataupun didedahkan apa yang pernah berada dalam isi hatinya, dalam apa yang disembunyikan dahulu. Semua orang tahu tentang niat dan hasrat dia. Inna rabbahum bihim yauma idzin la khabir. Sesungguhnya Tuhan mereka maha mengetahui dengan mendalam tentang balasan yang diberikannya kepada mereka pada hari tersebut, iaitu Allah Subhanahu wa taala maha mengetahui apa yang mereka lakukan, setiap yang mereka niatkan dan setiap yang mereka perbuatkan amalan mereka, dan akan mengganjarinya dengan sebaik-baik ganjaran
dengan setepat-tepat balasan dan tidak akan menzalimi walau sebesar zarah sekalipun kepada hamba-hamba yang melakukan sama ada ketaatan ataupun sebaliknya melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini melengkapi maksud ataupun perbincangan kita pada pagi ini dalam suratul Adiyat, yang mana surah ini sangat-sangat dia ringkas tetapi dia punya message-nya sangat tepat, sangat padat dan sampai kepada kita dengan dalam keadaan inilah yang disebut sebagai satu keistimewaan apabila kita membaca ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan terus sampai kepada kita dan mesejnya sebenarnya sangat tinggi, dan perkara itulah yang harus kita cari dalam setiap hari dalam kehidupan kita supaya kita sentiasa disinari dengan panduan wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Wallahu alam, sekadar itu untuk perkongsian yang boleh saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Datuk Red. Terima kasih kepada Ustaz Muhammad Husni. Saya mempersilakan sahabat-sahabat sekalian untuk bertanyakan soalan. Silakan. Hasimah ada soalan tu. Cari mic tu. Buka mic. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan cintakan harta ni Ustaz. Yang Ustaz kata dalam ayat 8 hingga ayat berapa sangat cintakan harta kepada terhadap manusia, terhadap maknanya seseorang itu dia takut nak bersedekah. Takut nak bersedekah. Tapi dalam konteks ini saya kata tadi, untuk orang yang maknanya waktu untuk bersedekah memberi adalah waktu yang ketika dalam keadaan yang kita memerlukan, sangat memerlukan benda tersebutlah ya. Okay, Ustaz. Jadi macam mana kita nak kata, sedangkan kita ni dalam keadaan yang sangat memerlukan dan kita pula memikirkan bahawa waktu itu adalah waktu yang paling krusial lah, paling penting bersedekah. Jadi dari segi perkiraan ataupun dari segi pertimbangannya ya, kadang-kadang orang-orang yang bukanlah kita katakan kita ni, kita insya-Allah mampu untuk bersedekah, tapi ada kalangan tu memang sangat dalam keadaan yang dia memerlukan pula kan Ustaz kan, tapi dia juga ingin bersedekah. Jadi agaknya bagaimana cara dia boleh melaksanakan perkara tersebut. Terima kasih Ustaz. Baik, kondisi yang Nabi SAW sebut tadi adalah sebaik-baik sedekah, maknanya afdal, paling afdal lah. Maknanya kondisi yang terbaik adalah ketika mana kita merasakan diri kita paling memerlukan dan pada waktu itu ada yang memohon ataupun ada yang meminta bantuan daripada kita. So waktu itulah yang apabila kita berikan, walaupun kita dalam keadaan memerlukan, dia adalah sedekah yang terbaik. Namun begitu, macam mana kita punya judgement untuk kita buat pertimbangan? Boleh bagi, tak boleh bagi. Maksudnya ada benda yang macam mana ni, kita ada RM10. RM10 tu lah, yang ngam-ngam tu lah kita nak kena guna untuk keperluan kita. Sekali lagi kalau kita bagi sikit, kita pula kena pergi ngemih dengan orang lain pula. Maksudnya begitu. Okay. Dalam keadaan macam tu macam mana? Okay, dalam keadaan macam ni, saya teringat kembali kepada satu hadis Nabi SAW yang lain. Ad-dal ala al-khairi kafa'ili. Orang yang menunjukkan satu kebajikan itu adalah seumpama dia mendapat kebaikan dan mendapat pahala sama seperti mana orang yang melakukan kebajikan tersebut. Cerita ni ataupun hadis ini, sahabat wurudnya keluar apabila seorang sahabat ni datang bertemu dengan Nabi SAW meminta sesuatu hajat. Dia nak minta kenderaan.
Lalu Nabi SAW kata kepada dia, aku mohon maaf, aku tak ada kenderaan. Nabi ni memang orang mai jumpa dia untuk macam-macam. Nak settle hutang, orang pergi jumpa Rasulullah SAW. Nak settle masalah rumah tangga, orang pergi jumpa Nabi SAW. Nak settle masalah pertikaian, orang pergi jumpa Nabi SAW. Nak settle masalah hujan, pergi jumpa Nabi SAW. Nabi doa hujan, dah seminggu tak nampak matahari pula. Mai doa balik minta berhenti hujan pula. Jadi macam-macam orang minta dengan Nabi SAW. Jadi ada satu ketika datang seorang sahabat ni minta kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, boleh tak aku perlukan kenderaan? Aku tidak ada kenderaan, aku perlukan kenderaan untuk pergi ke suatu tempat untuk melaksanakan satu hajat. Lalu Nabi SAW pada ketika itu tak ada. Dia tak adalah means tu. Dia tak ada. Jadi Nabi tidak menggagalkan permohonan dia. Instead Nabi SAW tukar. Dia macam mana? Nabi pergi kepada sahabat-sahabat. Nabi kata, wahai sahabat-sahabat, siapa yang ada kemampuan untuk tolong saudara kita ni? Dia inginkan kenderaan. Siapa ada kenderaan boleh bagi kat dia. Seorang pun tidak menjawab, sehinggalah bangun seorang sahabat ni kata, ya Rasulullah, aku tidak punya kenderaan, tetapi aku mengenali seseorang yang mempunyai kenderaan yang boleh diberikan kepada orang ni dan aku akan bawa dia bertemu dengan orang tersebut. Lalu Nabi bersabda, ad-dal 'alal khairi kafa'ilih. Seseorang yang menunjukkan jalan ataupun menunjukkan asbab melakukan kebaikan kepada diri orang lain ataupun sebagainya, dia adalah seumpama orang yang melakukan kebaikan tersebut. Maksudnya kalau dia bawa pergi jumpa kawan yang nak bagi tu, kawan yang bagi tu bagi dekat dia, dia pun dapat pahala memberikan. Jadi pahala tolong ni. So kalau kita tak dapat nak bagi apa yang ada dekat tangan, kita bagi benda yang kita panggil substitute dia, ganti dia. Ganti dia apa? Okey tuan, saya memang kalau ikut duit saya ni, saya bagi kat tuan, saat lagi kita dua-dua pun minta sedekah kat orang. Jadi lagu ni, saya ada kenal seorang datuk ni, nama dia Datuk Red. Jadi Datuk Red ni dia banyak duit. Jadi saya bawa pergi jumpa Datuk Red. Dan kalau tuan perlu nasihat ekonomi, ada seorang doktor saya kenal. Dia mengajar ekonomi dekat UIA. Saya bawa pergi jumpa kat dia. InsyaAllah akan sejahtera ekonomi. Maksudnya begitulah. Kita bawa. Benda ni jarang orang buat tau, cikgu. Maknanya jarang orang buat. Sebab apa? Sebab selalunya, saya minta maaf, saya tak boleh tolong. Tapi sebenarnya kita ada jalan lain. Jalan lain tu kita tak usahakan. Contohnya macam orang tanya jalan. Apa nama tu? Nak pergi rumah Tok Pengulu tahu tak? Tahu, tapi saya tak ingat. Tanyalah orang lain. Kita selalu macam tu. Kita selalu divertkan benda tu kepada orang lain. Sedangkan kita boleh bantu dia sekurang-kurangnya untuk membantu dia memudahkan perkara yang dia nak sampai. So itu pertimbangan yang boleh kita buat lah. Wallahu a'lam. Okey, terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Salam Ustazah. Rila tak buka kamera ya. Tak apa. Ada satu soalan ya. Soalan yang Ustazah boleh jawab sendiri. Boleh jawab sebenarnya, tapi nak tengok apa pandangan Intan lah, pandangan Ustaz lah ya. Tengok dalam seorang hamba Allah ni, dia macam bila dalam grup-grup WhatsApp dan sebagainya, bila diberikan satu peluang untuk bersedekah ataupun menyumbang dan sebagainya ya. Jadi si hamba Allah ni kerana malu ataupun takut nama tak tersenarai ataupun takut kira macam kedekut dan sebagainya, jadi menyumbanglah juga ya. Walaupun dalam keadaan dalam keadaan tu. Ini kita tengok banyak sekarang dalam grup-grup bila sumbangan disenaraikan. Ali 100, Muhammad 200 macam kata ya. Jadi walaupun si hamba Allah ni sebenarnya memang banyak bersedekah lah ya, pada saudara mara, kepada orang yang dekat dengan dia lah. Tapi disebabkan oleh kerana malu, sebab takut nama dibimbang, nama tak naik. Nama tak naik dan orang memandang macam kedekut dan sebagainya. Jadi menyumbang atas alasan ada perasaan macam untuk mengelakkan daripada pandangan buruk orang-orang lain. Jadi bagaimana sumbangan ataupun sedekah dilakukan oleh orang yang macam ni?
Allah Okey. Terima kasih. Yang pertama, terima kasih Ustazah tanya soalan yang apa nama tu. Sebenarnya perkara ni dia berbalik kepada ialah walaupun dia berada dalam keadaan terpaksa, seolah-olah terpaksa, dan kalau kita tengok kepada intention dia nak menutup rasa malu atas diri dia. Jadi tak ada masalah pun sebenarnya. Infak yang dilakukan tetap akan diberi pahala oleh Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Apa yang dia bagikan tu kerana rasa malu. Sebagaimana sahabat-sahabat berasa malu apabila dia tak dapat nak sumbang untuk Islam. Sayyidina Umar, Sayyidina Osman, Abu Bakar. Sayyidina Umar pernah tanya kepada Nabi, berapa yang Abu Bakar bagi? Abu Bakar bagi sekian. Dia kata nanti kejap. Dia balik rumah, dia datang, dia bagi. Ni lebih daripada Abu Bakar bagi. Nabi kata tak, Abu Bakar bagi tu semua yang ada dekat dia. Yang apa yang kamu bagi ni, ada lagi kan kamu simpan? Dia kata ada kamu tak bagi semua kan? Sayyidina Umar kata ya betul. Aku tak bagi ke semua. Jadi maksudnya dalam keadaan itu dia dia memberi tu mungkin kerana competition, some sort of competition, ataupun dia bukan nak compete pun tapi dia rasa segan. Sebab tu kita selalu nasihatkan perkara-perkara yang berkaitan dengan sumbangan peribadi kalau dibuat secara crowdfunding macam tu, elok jangan kita, ialah sistem tu lah yang sepatutnya diubah, bukan orang tu yang kita nak ubah. Kita kena ubah sistem tu. Sistem tu yang sepatutnya kita ubah supaya dia menjadi satu sistem yang bersifat macam An-Nadi lah. Sedekah subuh hari Jumaat, tabung Jumaat An-Nadi. Udah, tak ada senarai pun. Seorang ni berapa, orang ni berapa. Senang. Sebab apa? Sebab kita tak nak benda tu menjadi satu lagi kita jadi kebanggaan. Satu lagi ada kemungkinan orang yang bagi tu pula dia tengok ada kawan dia rasa macam oh ini dia bagi dekat tu, takkan aku nak bagi bawah lagi pada dia. Kan? Kan? Aku CEO kot. Nampak? Takkanlah. Contohlah kan. Kalau ada sahabat-sahabat yang CEO kat sini, saya minta maaf tau. Ini contoh saja, contoh, bukan budak smart, budak sekolah lain. Kan? Ikut sekolah mahal ke sekolah mana ke yang mana lawan nasyid dulu, lawan bola dulu. Okey, jadi dia rasa malu ataupun dia rasa yang tu tak baik, dia boleh menyuburkan perkara-perkara yang tak elok. Jadi elok sistem tu ditukar, bukan orang tu. Orang tu dia rasa bersalah, memanglah dia rasa bersalah. Rasa bersalah dia tu tak adalah salah bagi dia. Dia rasa inferior, dia rasa rendah diri kalau dia tak dapat nak bagi. Itu adalah perasaan yang baik sebenarnya pada diri dia. Tetapi apabila kalau benda tu membebankan dia, maka tu nanti kita kena buat satu tindakan yang lain lah, iaitu kita ubahlah sistem tu supaya orang tak ada siapa yang tahu berapa orang yang sumbang dan sebagainya. Kita hanya mengumpul dan matlamat kita apa? Bukan matlamat kita nak tahu setiap orang sumbang berapa, tapi matlamat kita nak campaikan hajat orang dengan sumbangan tersebut. Jadi itulah pandangan yang boleh saya berikan. Wallahualam. Terima kasih Ustaz. Saya kira tak ada soalan lagi rasanya, insya-Allah. Ada ke sahabat-sahabat yang bertanya? Barakallahu fikum. Tak ada sahabat yang bertanya, alhamdulillah. Datuk Irwan tu dia macam gaya ada tu. Dia kalau boleh nak ni Sila. bukanlah soalan, cuma Macam bolehlah bocor. bolehlah juga nak tanya Ustaz Husni. Barakallahu fiik. Saya ada terbaca, nak tanya pandangan lah, betul kita, saya ada terbaca antara hikmah kenapa, sebab surah Al-Adiyat ni permulaan dia cerita kuda, cerita binatang, tapi akhir tu ada peringatan untuk manusia lah kan, akhirat tu jangan terikut dan sebagainya. Jadi saya ada terbaca, saya pun tak ingat kat mana, antara hikmah kenapa Allah Ta'ala sumpah dengan kuda perang ni dulu, disebabkan kerana kuda perang ni kita tahu dia makhluk yang perkasa lah. Dia kan hebat kan, guna untuk perang dan sebagainya. Tapi walaupun dia hebat, kuat, gagah sampai digunakan untuk perang, hidup, nyawa, mati manusia dan masyarakat, negara semua ni, tapi dia tetap taat kepada perintah tuan dia. Tuan general apa askar yang naik kuda ni. Kalau kalau askar tu kata hang masuk serang sampai mati pun dia tak kira dah ada hidup ke dia mati ke, dia ikut, dia patuh taat lah.
Dia Yeah. seolah-olah macam peringatan untuk kita manusia jugalah. Kita bila Allah Ta'ala bagi harta, kekayaan dan semuanya, kita ni kalau boleh seolah-olah macam ambil contoh kuda tu lah, walaupun hebat dan sebagainya, dia tetap patuh kepada tuan dia. Jadi nak tanya, boleh ke buat analogi macam tu? Sebab Analogi tak rasa macam tak ada dalam mana-mana riwayat ni. Nak tanya Okey. pandangan Ustaz Husni. Terima kasih. Baik. Wallahualam. Terima kasih. Dia sebenarnya kalau kita tengok dari sudut tafsir, dia kalau kita katalah tafsiran itu kita kaitkan dengan perkara yang tidak kontradik. Maksudnya tak kontradik, dia tak kontradik in any way, tak kontradik dengan maksud ayat itu secara khusus, dan juga tak kontradik dengan maknanya dekat sini dia panggil tafsir yang dibuat dari sudut ta'ammul ataupun tadabbur. Dia pergi ke situ. Dia bukan pergi kepada direct tafsiran, sebab direct tafsiran kalau kita tengok, kita ambil tafsir-tafsir yang muktabar kan. Ada yang kata ini adalah tafsir isyari. Tafsir isyari ni heboh hari tu ni kan. Pasal qul huwallahu ahad. Qul huwallahu ahad itulah surah Ikhlas tu. Tafsir isyari ni dia maksudnya dia ada apa-apa sahaja yang boleh diberikan daripada contextual clue daripada surah itu ataupun daripada apa yang dibincangkan, mesti ada kaitan. Secara logiknya mesti ada kaitan. Kenapa Allah? Jadi orang cari pula sifat kuda, orang carilah benda tu. Jadi dikeluarkan benda tu. Itu hasil ta'ammul ataupun hasil tadabbur. Dia boleh buat walaupun tidak ada mana-mana mufassir yang sebut, cuma dengan kita melihat sama ada benda tu kontradik ke tak. Jadi kalau kita tengok tadi apa yang dibawa oleh Dr. Irwan tadi, tafsiran tersebut secara umumnya tak kontradik lah dengan apa yang ada, dengan tafsiran-tafsiran yang ada sebelumnya, dengan mengaitkan kenapa Allah Subhanahu Wa Taala bawa. Ini dia menakul, memikir hikmah kenapa Allah Taala buat. Sebab kalau kita tengok kuda, sama juga macam Allah Ta'ala bawa cerita An-Namlu, cerita semut kan, Nabi Sulaiman kan. Jadi orang tengok cerita semut tu macam tu je. Qalat namlatu ayyuhan namlu dukhulu masakinakum, ceritanya itu je. Queen, ratu tu cakap hampa pergi masuk cepat. Cerita dia tu tang situ je. Tapi bila kita tengok beberapa tafsiran, ada yang kaitkan kenapa semut begini. Ketaatan semut kepada ratunya, bila mana dia mengetahui bahawa ada Nabi yang taat kepada Allah, maknanya dia nak kaitkan benda tu. Selagi mana ia tidak menyimpang daripada maksud asal, maka bagi saya, pandangan saya, tafsiran itu musallam lah, maknanya boleh diterima. Cuma itulah, saya setuju dan juga boleh juga tak bersetuju tu. Tak bersetuju tang mana? Sebab kalau orang biasa main dengan kuda ni dia degil juga. Kuda ni dia ada satu sifat. Kalau dia tengok tuan dia tu, hak tunggang dia tu arrogant, dia akan ajar tuan dia. Tu dia. Kalau dia tengok tuan tu arrogant, ni saya tanya orang kuda lah. Sebab saya tak berani naik kuda sampai ke hari ni. Satu, sebab berat badan, saya takut kuda tu tak sanggup. Yang kedua, sebab memang saya tanya, kuda ni macam mana karakter dia? Karakter, kita pegang dia, kita duk lap dia, itu semua memang ada dia punya signifikan dia. Kita lap tubuh dia, kita mandikan dia, kita cuci dia, kita sebab kuda ni dia ada minyak dia, semualah kita buat tu, kita dandan dia. Itu semua ada dia punya seni-seni dalam menjaga dan memelihara kuda, serta macam mana manusia interaksi dengan kuda. Dia sebut kalau tuan dia tu rasa arrogant, rasa boleh kawal dia akan ajar tuan dia. Sama ada dia buat something yang tuan dia leka, dia tahu. Maknanya dia punya insting dia kuat dengan orang yang tunggang. Kalau orang tu terlalu takut pun, dia boleh macam mana? Dia boleh menyakat orang yang terlalu takut. Maknanya emosi bila bawa kuda pun kena stabil. Jadi dia panggil bukanlah semua perangai kuda ni taat ke semua, tapi bolehlah. Dia nak kata macam tu
untuk memberikan maksud kalau kuda pun taat kepada tuannya, apatah lagi hamba ni sepatutnya kita taat kepada Allah. Jadi analogi tu analogi yang ialah dia panggil al-ibrah bil aghlabiyah, maksudnya kita ambil kepada keadaan yang general. In general state macam tu kuda. Tapi kalau orang betul-betul tahu perangai kuda ni, dia pun kata tak juga, kuda ni boleh tahan sebenarnya. In general state yes. Tapi kalau yang betul-betul memahami bab kuda ni, dia tahulah, maksudnya kuda ni boleh tahan juga. Dia akan interact dengan kita punya insting. Dia memang kuat, dia sangat kuat ya. Dia macam isteri kita jugalah, kuat insting dia bila suami dia cuba melakukan sesuatu yang dia tak suka lah. Jadi sama lah. Wallahualam. Terima kasih Dr. Irwan atas insight yang begitu baik. Wallahualam. Dengan ini saya mempersilakan Ustaz untuk membacakan doa dan kemudian kita akan bersurai insya-Allah. Silakan Ustaz. Auzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bil alamin wassalatu wassalamu ala rasulil amin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم اجعل هذا جمعنا جمعا مرحوما وتفرقنا من بعده تفرقا معصوما ولا تجعل اللهم فينا ولا معنا ولا ما يتبعنا شقيا ولا مطرودا ولا محروما. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان. الله وأدخلنا الجنة بالإيمان. اللهم ربنا هب لنا حكما وألحقنا بالصالحين. رب اجعلنا مقيم الصلاة ومن ذريتنا ربنا وتقبل دعاء. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. الحمد لله رب العالمين. Dengan itu berakhirlah kuliah subuh kita pada hari ini. Saya juga ingin mengingatkan bahawa kuliah subuh seterusnya akan diadakan pada bulan hadapan, iaitu bulan Disember, pada minggu pertama dan minggu kedua. Dengan ini marilah kita menutup kuliah subuh pagi ini dengan tasbih kafarah dan surah Wal-'Asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal-'asr innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ustaz Husni, pada guru-guru, ustaz-ustazah serta sahabat sekalian. Kita jumpa lagi pada sesi bulan hadapan. Terima kasih. Syukran jazilan. Syukran jazilan. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz, terima kasih Datuk Red, terima kasih semua. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tok Red, yang hari tu apa nama tu? Yang abang masuk hospital tu ke? Bukan. Yang yang 4 orang. 4 orang tu tunggu ni lah. Wafikum ya akhu al-karim ya Amri Zaili. Apa nama tu? Kita dah lulu so tunggu masuk je lah. Tunggu okay. Masuk dekat respected account. Terima kasih. Terima kasih. Tuan sahabat, arigato. Arigato gozaimasu. Azizul, Azizul. Arigato. Apa nama tu? Bila nak berlari kat Jepun. Tengok soal. Lari sekejap boleh. Faris je lah boleh habis sampai ni. Aku sampai tengah jalan naik motor. Sekarang sejuk sedap lah. Itulah. InsyaAllah.